Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bagus. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan Bahasa Melayu tahun 4, Semakan 2017. Tema pada hari ini ialah kemasyarakatan, Unit 2, Prihatinnya Kita. Tajuk, Kita Lakukan Bersama-sama. Standard pembelajaran 2.2.1. Standard pembelajaran pada hari ini ialah membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran dengan betul. Dan melengkapkan peta pokok berdasarkan bahan grafik dengan betul. Kriteria kejayaan, pada akhir pembelajaran murid dapat melengkapkan peta pokok berdasarkan 4 maklumat daripada bahan grafik dengan betul. Jom kita belajar. Murid-murid boleh rujuk muka surat 8 dan 9 buku teks. Cikgu baca dulu, kamu dengar ya. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Baiklah murid-murid, ada 4 maklumat berdasarkan buku teks tersebut dan kamu diminta mencari dan memahami maklumat tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, rumah terbuka. Sudah sedia? Mari kita baca. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah murid-murid, jika kamu lihat gambar yang ada di buku teks tersebut, situasi tersebut menunjukkan tentang rumah terbuka. Terdapat pelbagai kaum yang menghadiri rumah terbuka. Baru-baru ini kaum Cina telah merayakan Tahun Baru Cina. Jadi sempena perayaan ini bermula norma baharu, rumah terbuka tidak boleh diadakan. Okey, jadi ini menjadi rutin pada sebelum tahun 2020. Tapi sekarang perayaan tidak dapat dijalankan secara terbuka. Jadi amalan ini tidak dapat diteruskan buat masa sekarang. Cuma apa yang kita perlu pelajari, jika ada perayaan yang dirayakan, mereka akan membuat amalan rumah terbuka untuk memberi sedikit jamuan, merapatkan silaturahim dan berkenal-kenalan. Okey, baiklah seterusnya murid. Usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama.
Kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Cikgu percaya kamu belum. Kamu tiada pengalaman melihat amalan ini. Ini hanya dilakukan segelintir amalan tradisional di kampung-kampung. Mungkin ayah kamu, mak kamu, nenek kamu merasai pengalaman ini. Jika kamu pernah merasai pengalaman ini, sangat bertuah kerana amalan usung rumah ini semakin pupus. Jadi, jika kamu dapat pengalaman tersebut amat berharga dan dapat diceritakan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi, mereka menggunakan buluh untuk mengangkat rumah ini. Dan rumah ini dibina daripada kayu. Okey, jadi bila diangkat beramai-ramai, bebanannya mungkin kurang dan akan mudah untuk diangkat ke lokasi yang baharu. Okey. Seterusnya, mari kita baca. Kamu boleh rujuk buku teks ya. Gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagus amalan ini murid-murid. Okey, kita dapat meringankan beban bagi keluarga yang miskin, yang susah. Jadi, anak-anak ini akan dipotong rambutnya secara percuma. Okey, ini ialah salah satu usaha masyarakat untuk membantu orang yang susah. Okey, baiklah. Yang terakhir, gerobok rezeki. Alhamdulillah, dengan zaman sekarang yang melanda negara dan seluruh dunia, banyak orang terkesan dengan wabak COVID ni. Jadi ada ramai pihak-pihak yang ingin membantu telah menubuhkan gerobok rezeki. Okey, apa itu gerobok rezeki? Mari kita baca. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Okey. Jadi maklumat yang kamu perlu faham tentang gerobok rezeki ini adalah untuk meringankan beban juga dan golongan miskin yang kurang berpendapatan. Mereka boleh dapatkan sumber makanan di luar masjid atau surau. Okey, barang-barangnya adalah seperti beras, bahan-bahan asas untuk memasak. Okey, dan sekarang ni pun sudah terdapat banyak orang-orang yang ingin membantu meletakkan gerobok rezeki selain daripada masjid dan surau. Okey, dan kalau kamu pernah lihat 7-Eleven juga sudah melakukan derma dengan meletakkan barang-barang yang ingin kamu
bayar secara lebihan duit kamu untuk membeli tu dengan nilai beberapa nilai yang telah ditetapkan. Jadi hasil daripada derma masyarakat tersebut akan disalurkan kepada orang-orang miskin. Okey, ada banyak bantuan cara amalan yang telah dijalankan oleh masyarakat untuk meringankan beban. Baiklah murid-murid, ada 4 maklumat yang kamu dapat tadi. Kalau kita imbas kembali, yang pertama rumah terbuka, kedua usung rumah, ketiga gunting rambut percuma, dan yang keempat gerobok rezeki. Okey. Cikgu harap kamu dapat memahami setiap petikan yang kita telah baca bersama-sama. Baiklah murid-murid. Berikut ialah peta pokok yang ada di bawah muka surat 9. Kamu boleh dapati ada 4 peta jalur ke bawah. Yang pertama rumah terbuka, kedua usung rumah, ketiga gunting rambut percuma, yang keempat gerobok rezeki. Jadi kamu kena isi faedah, apakah faedah setiap amalan yang kita telah bincangkan tadi. Dan cikgu telah nyatakan di sana. Yang pertama, mari kita baca. Berkenal-kenalan dan beramah mesra dan mengeratkan hubungan silaturahim. Untuk usung rumah, yang pertama, mewujudkan sikap prihatin, memupuk sikap bekerjasama dan menghargai pertolongan orang lain. Yang ketiga, gunting rambut percuma, faedahnya meringankan beban ibu bapa, memupuk sikap mengambil berat kebajikan orang lain. Dan yang terakhir, gerobok rezeki, faedahnya membantu golongan orang miskin mendapat sumber makanan. Baiklah, cikgu harap kamu faham apakah dia faedah amalan masyarakat prihatin dan petikan yang kita baca pada hari ini. Jadi, objektif kita pada hari ini tadi dapat melengkapkan peta pokok dengan 4 bahan maklumat yang dibaca. Okey, jadi cikgu nak kamu salin dalam buku latihan bahasa Melayu. Okey, buat secara menegak boleh, melintang pun boleh. Okey, kamu nak type pun boleh, kamu nak cetak pun boleh. Okey, sekiranya kamu cetak, jangan lupa tampal dalam buku tulis. Lebih baik jika kamu salin. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat ilmu dan manfaat serta nilai murni yang terdapat dalam petikan yang kita baca. Okey. Terima kasih murid-murid. Bye.